Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih sayang daripada saya, pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Syukur dengan nikmat Allah. Hari ini saya mendoakan agar semua rakyat Malaysia yang saya kasihi diberikan kesihatan dan juga kebaikan berpanjangan hendaknya, ya, insya-Allah. Seperti mana yang telah saya janjikan, saya akan muncul untuk saya merungkaikan, untuk saya memberikan pandangan saya terhadap isu yang hangat digembar-gemburkan ketika ini, iaitu isu warga-warga Cina, IC dan kad pengenalan yang mudah diperolehi di bumi Malaysia ini, ya. InsyaAllah kita sama-sama akan renungkan, fikir-fikirkan apa yang cuba saya sampaikan ini, ya. InsyaAllah sekiranya seperti mana biasa bermanfaat kepada kamu, kamu viralkan, kamu sharekan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk tatapan dan juga untuk agama, bangsa dan juga tanah air kita, serta cucu cicit kita generasi akan datang, insya-Allah, ya. Jadi sebelum saya ke isu yang akan saya perkatakan ini, terlebih dahulu saya bagi wakil seluruh rakyat Malaysia yang prihatin terhadap keselamatan dan juga kesihatan di muka bumi Malaysia ini. Kami dengan rendah dirinya ingin memohon jasa baik kepada kerajaan Malaysia, kepada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, agar perintah kawalan pergerakan ini, PKP ini, dilanjutkan sehingga selesai Hari Raya Aidilfitri ataupun selesai Syawal nanti. Mungkin 2, 3 ataupun 3, 4 minggu lagi, ya. Kami mengharapkan agar PKP ini dilanjutkan atas dasar keselamatan dan juga kesihatan, insya-Allah, ya. Jadi kita tahu wabak yang menular ketika ini, wabak COVID-19 ini, sungguh bahaya virusnya yang boleh membawa maut dalam masa yang terdekat, dan penawarnya sehingga kini kita masih lagi belum temui. Jadi bila kita lihat bila perayaan, ya, musim-musim perayaan ini, ramai yang akan keluar. Jadi kita risau akan virus ini akan boleh merebak dengan sejauhnya sehingga ke kampung, ya. Kalau kita lihat sebelum ini, arahan-arahan PKP ini, mereka ini boleh melanggar arahan-arahan ini, sedangkan ini apabila kerajaan telah memberikan sedikit kebebasan, jadi kita faham rakyat-rakyat Malaysia ini yang segelintirnya suka melanggar arahan-arahan daripada kerajaan. Jadi kita mintalah sama-sama daripada kerajaan Malaysia agar lanjutan PKP ini sehingga selesai Hari Raya Puasa ini, ya, insya-Allah, ya. Jadi untuk isu yang kita akan perkatakan ini, sebelum itu juga saya telah mendapat sedikit mesej dan sebagainya daripada orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi mereka ini memberitahu saya kenapa saya selalu berkata tentang agama dan bangsa saya, agama dan bangsa saya. Jadi mereka ini mungkin terasa. Ini untuk mereka-mereka ini yang bukan beragama Islam, ya. Sebenarnya saya ramai kawan-kawan Cina, kawan-kawan India dan juga kawan-kawan Punjabi, kawan-kawan yang berbangsa yang lain. Saya ramai kawan-kawan. Jadi mereka-mereka ini, walaupun saya tidak memperjuangkan agama dan bangsa mereka, tetapi sekurang-kurangnya kamu-kamu ini adalah rakan seperjuangan saya untuk tanah air kita. Agar tanah air kita tidak dijajah. Tanah air kita tidak ada pengkhianat-pengkhianat yang akan merosakkan imej negara Malaysia ini. Kamu adalah sama dengan saya, seperjuangan dengan saya. Jadi saya nak
fahamkan betul-betul. Kerana sebelum ini mungkin saya jahil. Apabila saya memperbaiki diri saya ingin memperbaiki dahulu tentang agama saya dan juga bangsa saya. Sahabat-sahabat, iaitu bila saya panggil sahabat ini, kamu-kamu ini adalah sahabat-sahabat saya dalam perjuangan saya. Tak kiralah Melayu, Cina, India, mereka-mereka ini adalah sahabat saya dalam perjuangan. Agama mereka ini adalah saudara saya. Saya bagi sedikit pengenalan tentang apa yang saya maklumkan bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Jadi saya harap yang di luar sana, bukan saya maksud kafir itu kepada orang-orang yang berbangsa India ke Cina ke. Tidak, saya tahu kafir ini dalam Islam dia mengatakan bukan beragama Islam, tetapi bahasanya kasar sikit kita dengar kafir tetapi kafir ini saya tujukan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan haram ataupun sebaliknya di dalam Malaysia ini. Saya harap orang-orang bukan beragama Islam ni faham. Kamu adalah perjuangan dengan saya, iaitu kita memperjuangkan negara kita, negara Malaysia yang tercinta ini, insya-Allah. Okey, isu IC ini, kat pengenalan ini. Bila kita lihat ramai dan berbagai-bagai manusia yang memberikan pandangan-pandangan, persepsi yang bermacam-macam, kita lihat, kita dengar. Jadi saya sebenarnya nak buka minda sebenarnya orang-orang Melayu dan orang-orang Islam khususnya. Khususnya orang-orang Melayu dan juga orang Islam. Kerana mereka ini selalu saya lihat, mereka ini cuma nampak satu sudut saja. Itu kita telah melakukan kesilapan yang cukup besar. Tentang isu IC ini, bila kita rungkaikan dia, sebenar-benarnya kita kena cari daripada akarnya. Apakah kesilapan yang sebenarnya sehingga isu IC ini boleh berleluasa sebegini? Saya lebih suka pandang jauh. Tapi kadang-kadang orang-orang di Malaysia ini, mereka ini cuma nampak satu sudut, mengatakan kafir ini jahat, kafir ini sebegini, DAP yang macam ni. Itulah kelemahan orang-orang Melayu kita. Kamu tahu, minta maaf saya cakap, kamu dah tahu dah, orang-orang kafir ini, orang-orang komunis ini, DAP ini, mereka ini orang-orang yang kafir. Kamu tahu kan orang kafir, apa erti orang kafir? Mereka ini akan melalaikan kamu. Mereka ini akan menyesatkan kamu. Dan mereka ini akan menjahanamkan orang-orang Melayu dan juga orang Islam. Kamu sedia maklum. Kamu dah tahu dah orang-orang kafir ini sebagaimana. Jadi kita tak perlu nak salahkan orang kafir lagi. Kerana kita dah tahu dah mereka ni siapa. Jadi kita kena ambil tahu siapakah yang sebenarnya. Punca sebenarnya, akar ini kita kena ambil. Inilah yang sepatutnya kita sedar daripada dulu. Siapakah yang membuka jalan kepada orang kafir ini? Siapakah yang membantu ekonomi orang kafir ini? Menteri manakah yang memberi? Kerajaan manakah yang memberi kelulusan kepada perjudian, arak, benda-benda yang haram kepada komunis, kepada orang kafir ini? Siapa yang beri? Bukan orang Melayu kita ke? Bukan orang Islam ke yang membenarkan ekonomi-ekonomi ini kepada orang-orang kafir? Kamu fikir betul-betul. Apabila mereka ini mendapat ekonomi ini, besar ekonominya tahu. Perjudian, arak, pusat hiburan, pelacuran dan sebagainya. Besar ekonomi mereka ni. Apabila mereka dapat ekonomi ini, mereka akan cuba menindas kembali orang-orang Melayu dan juga orang Islam. Kamu lihat di situ. Kita lihat orang-orang yang bekerja dengan badan-badan beruniform, orang-orang yang bekerja
sebagai jabatan-jabatan daripada JPN, Immigration, daripada Custom, daripada Polis. Polis ada dua, satu polis pengkhianat, satu lagi polis diraja Malaysia. Saya fahamkan betul-betul dan fahamkan betul-betul. Jadi mereka-mereka ini yang bertugas di dalam badan-badan beruniform terlalu mudah dengan gejala-gejala rasuah. Inilah punca sebenar-benarnya yang kita lihat. Kalau kita nak kaji, kita nak perbaiki, kita kena perbaiki yang ini dulu. Kerana bila kita berperang, yang paling penting untuk kita tewaskan ialah pengkhianat di dalam pasukan kita. Inilah yang patut kita laksanakan dahulu. Kita jangan nampak kafir, kita jangan nampak, bila kita lihat, selalu kita lihat kesalahan orang-orang lain, kita tak nampak sebenarnya kesilapan itu datang daripada orang-orang kita. Inilah akibatnya, inilah bahananya apabila pasukan-pasukan beruniform ini senang diberikan sogokan dan juga rasuah. Kita jangan salahkan orang, kita jangan salahkan kafir. Macam saya cakap tadi, mereka ini dah memang kafir dah, kita tahu. Kita kena benteras dulu pengkhianat-pengkhianat kita. KDN, kita JPN, Immigration, badan-badan yang berkenaan ini, Polis, kita, ini semualah pengkhianat-pengkhianat. Yang ini yang patut kita tangani dulu. Jangan duk salahkan orang. Saya seorang pejuang. Saya bukan pendakwah dan saya bukan penceramah. Mungkin penceramah, pendakwah, mereka akan sedikit tidak boleh berkata sebegini, kerana ini cari makan orang. Tapi saya pejuang. Saya tidak perlu gentar dengan apa yang saya akan sampaikan ini, kerana apa yang saya lakukan ini kerana Allah dan untuk agama, bangsa dan juga tanah air saya. Cucu cicit kita, cucu cicit kamu dan juga generasi-generasi kamu yang akan datang. Kamu fikirkan apa yang akan terjadi 30-40 tahun yang akan datang sekiranya pengkhianat-pengkhianat ini sentiasa ada di dalam bumi Malaysia ini. Kita ada polis. Jangan manipulasi apa yang saya cakap, apa yang saya sampaikan. Kita ada polis pengkhianat. Kita ada polis di Raja Malaysia. Kita ada dua. Kita ada Immigration pengkhianat. Kita ada JPN pengkhianat. Dan sebagainya, pengkhianat-pengkhianat ini. Yang terdiri, majoritinya adalah orang-orang Melayu. Masya Allah. Kamu bayangkan, kamu telah mengkhianat negara kamu, agama kamu, bangsa kamu. Kerana wang ringgit. Dan ini adalah salah satu bantuan kamu kepada orang-orang kafir ini. Inilah yang sepatutnya kamu kena hapuskan dulu. Kenapa saya beritahu mereka ini pengkhianat? Dengarkan baik-baik. Segala-gala pengkhianat yang ada di Malaysia ini, terutamanya kepada badan-badan beruniform. Dengarkan baik-baik. Kamu-kamu ini sebelum ini adalah seorang awam. Orang awam biasa. Tetapi kamu telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu telah diambil untuk menjalani latihan dan telah dapat bekerja di dalam kerajaan, menjawat jawatan yang sepatutnya, polis ke, JPN, Immigration, Custom dan sebagainya. Kamu masuk dalam pusat latihan itu, semua ditanggung oleh kerajaan. Dan kerajaan ini adalah daripada rakyat. Kamu dengar baik-baik. Semua pengkhianat-pengkhianat ini tolong dengar. Tolong dengar baik-baik. Kamu telah diamanatkan untuk menjaga keselamatan rakyat dan juga
bumi Malaysia ini. Apabila kamu apabila kamu melangkah saja daripada pusat latihan kamu itu, kamu telah diamanatkan untuk menjaga bumi Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Walaupun RM10, walaupun RM20, RM30 kamu ambil, sogokan dan rasuah, kamu boleh dilabelkan sebagai seorang pengkhianat di muka bumi Malaysia ini. Kamu bayangkan. Kamu mati nanti, bumi Malaysia ini akan himpit kamu. Saya bukan menghina. Saya bukan menghina dan saya bukan nak mencaci pengkhianat-pengkhianat ini. Tapi ini pengkhianat. Kita tak boleh bagi muka. Tapi kamu kena ingat pengkhianat-pengkhianat. Saya ini adalah sahabat kamu. Saya ini adalah saudara kamu dalam Islam. Saya menyampaikan, saya mengingatkan dan menyedarkan kamu semua. Sekiranya apa yang kamu lakukan ini, inilah yang akan membinasakan cucu cicit kamu semua yang akan datang. Kamu fikirkanlah. Sehingga nanti kafir-kafir ini boleh melakukan penjajahan kepada bumi Malaysia ini dengan kesilapan yang telah kamu semua lakukan. Inilah sebenar-benarnya tentang isu IC. Nanti semua beritahu dengan saya bila lihat video ini, kita nak dengar tentang isu IC lah. Yang kau pergi cerita apa yang lain ni botak. Inilah yang saya nak perkatakan, kita ambil daripada akarnya dulu. Gejala rasuah inilah yang berluasa telah membuka jalan kepada kafir-kafir ini. Ini rungkaian saya yang pertama, dia ada lagi turutan-turutannya. Jadi saya harap kepada pengkhianat-pengkhianat, tak perlu saya takut. Mereka sendiri tahu. Kalau saya kata polis ni ada dua, satu polis pengkhianat dan satu lagi polis diraja Malaysia. Polis diraja Malaysia ni bagus, baik dan terbaik. Kita lihat kadang-kadang ada satu permasalahan ataupun satu kes, cepat PDRM ni dapat melakukan tugasannya. Memang terbaik. Tetapi disebabkan pengkhianat-pengkhianat, polis-polis pengkhianat ini dan sebagainya yang dalam uniform ini, ia telah mencalarkan tempiasnya kena kepada orang-orang yang benar-benar bertugas demi negara mereka, PDRM dan juga sebahagian daripada kementerian-kementerian yang lain. Inilah tempias yang mereka ini hadapi daripada pengkhianat-pengkhianat ini. Ini hakikat yang sebenarnya yang perlu kita atasi. Jadi apa yang kita perlu lakukan kepada pengkhianatan yang telah mereka lakukan ini terhadap isu IC. Bukan isu IC saja. Banyak lagi yang perlu kita bongkar. Yang perlu kita perbaiki untuk kebaikan bumi Malaysia ini. Pengkhianat-pengkhianat ini sepatutnya tidak boleh dihukum dengan serendah-rendahnya. Kamu buka pemikiran kamu. Mereka ini adalah pengkhianat kepada negara tau. Bukan kes-kes kecil. Mereka ini boleh memberikan maklumat kepada risikan-risikan luar. Boleh memberikan maklumat kepada orang-orang yang perlu menjahanamkan Malaysia ini, dan kita sekadar hanya memberikan hukuman 10-20 tahun, memberikan hukuman 5 kali suapan, kita kena lakukan itu. Tidak boleh. Itulah undang-undang Malaysia, itulah undang-undang manusia. Ini tentang pengkhianatan negara. Mereka ini sepatutnya dipenjara seumur hidup dan juga boleh dihukum gantung sampai mati. Ini negara tau. Ini melibatkan negara. Sebab tu saya nak, kalau boleh, kerajaan Malaysia ini lakukan sesuatu untuk sebenar-benarnya landasan untuk undang-undang kepada pengkhianat negara Malaysia. Jangan main-main. Kita nampak benda tu simple je, tapi maklumat-maklumat kita telah diberikan oleh musuh-musuh, oleh mereka-mereka ini kepada musuh-musuh. Kamu bayangkan. Kita kena fikir tahu yang akan datang.
Jadi apa perlu kita lakukan kepada pengkhianat-pengkhianat ini? Kita tengok, kita lihat dalam jabatan polis. Sebenarnya untuk jabatan polis ini, saya telah membuat satu video. Satu video khas untuk polis pengkhianat dan juga polis di Raja Malaysia. Tunggu dan saya akan keluarkan video ini. Apa pun terjadi pada saya akan keluarkan video ini untuk tatapan seluruh rakyat Malaysia dan untuk kementerian yang sepatutnya untuk kita sama-sama mengkaji apa pandangan yang saya akan sampaikan ini untuk kita memperbaiki etika kepolisian di dalam bumi Malaysia ini. InsyaAllah saya akan keluarkan. Tak kiralah apa pun terjadi pada saya. Saya dah beritahu ini adalah jihad saya untuk saya menyampaikan, mengingatkan, menyedarkan. Apa pun terjadi pada saya lakukan ini kerana Allah, kerana bumi Malaysia ini, cucu, cicit dan generasi yang akan datang. InsyaAllah ya. Biar saya mati di tangan pengkhianat daripada saya menjadi seorang pengkhianat. Fahamkan betul-betul ni. Setiap yang mendengar ini, pengkhianat-pengkhianat yang mendengar ini. Kamu ini, biarlah kamu mati di tangan pengkhianat. Jangan kamu mati sebagai seorang pengkhianat. Masya Allah. Hukuman yang setimpalnya kena dilaksanakan kepada pengkhianat-pengkhianat ini. Kita lihat polis di Raja Malaysia apabila kesalahan dilakukan oleh anggota-anggotanya, dibuang kerja, digantung kerja, dipenjara 5 tahun, 10 tahun. Kamu lihat. Disebabkan inilah etika-etika di dalam kepolisian ini kita tidak nampak yang sebenarnya. Mereka-mereka ini tidak takut dengan undang-undang yang ada. Sebab mereka ini ingat, mereka ini polis, mereka ini cuma digantung kerja dan mereka ini cuma dibuang kerja. Tetapi apabila kita melaksanakan satu sistem undang-undang yang betul-betul patuh kepada undang-undang Malaysia ini yang akan diberikan hukuman lebih berat, mungkin kita akan dapat mengelakkan daripada anggota-anggota polis ini mengambil rasuah ataupun sogokan. Mereka tak takut. Mereka ada toki-toki belakang. Mereka ada orang-orang belakang mereka ini. Mereka kena gantung kerja, kena buang kerja pun, mereka ada lagi yang akan membantu mereka ini. Jadi kita kena fikir untuk cucu cicit kita. Saya minta maaf bukan saya nak komen ataupun saya nak hina tentang jabatan-jabatan beruniform di negara Malaysia ini tetapi kita perlu sedar. Kita perlu sedar ini adalah salah satu perjuangan kita untuk kita membenteras di bumi Malaysia ini gejala-gejala rasuah. Jadi hukuman di dalam gejala rasuah ini tidak boleh suapan 5 kali suapan, 10 kali suapan, jangan. Sekiranya dapat didapati benar-benar bersalah, mereka ini boleh dipenjara seumur hidup dan boleh digantung. Kerana ini adalah kedaulatan negara Malaysia. Selepas PKP ini saya mengharapkan selepas PKP ini badan-badan yang berkenaan akan menjalankan operasi besar-besaran terhadap pelancong ataupun warga-warga, tak kiralah China ke, India ke, Myanmar ke dan sebagainya. Saya harap ini bukannya benda-benda yang remeh. Kita perlu ambil tahu yang sebenarnya tentang isu IC ini dan perlu melakukan operasi besar-besaran. Dan juga ini pandangan daripada pejuang akhir zaman. Kita perlu menukarkan IC yang lama kita kepada IC yang baru, surat beranak dan sebagainya. Ini kita jangan pandang remeh, jangan fikirkan tentang duit dan sebagainya. Ini kita fikirkan tentang negara kita yang akan datang ni. Bila-bila masa kita boleh diserang dengan rasuah kita. Ini semua adalah akan mengakibatkan kemudaratan kepada generasi-generasi kita akan datang. Lakukan pertukaran IC.
Operasi-operasi yang akan dijalankan, ini tolong dengar dan tolonglah fahamkan yang sebenarnya apa yang saya maksudkan ini. Untuk operasi yang akan datang ini, selain daripada JPN, Immigration, Polis Diraja Malaysia, saya harap keluarkanlah satu arahan untuk Angkatan Tentera Malaysia bergabung dalam isu penghapusan mereka-mereka ini yang ada kad pengenalan di Malaysia ini. Ini tentang kedaulatan negara. Ini adalah kedaulatan negara. Ini adalah salah satu maruah negara yang perlu kita jaga. Kita boleh sedia maklum, JPN ke Immigration, Polis, mereka-mereka ini ada menerima rasuah. Mereka-mereka ini tidak bersih. Saya jangan manipulasi, saya beritahu, ada dua, satu pengkhianat dan satu yang sedia ada, yang berkhidmat sebenar-benarnya untuk negara Malaysia. Saya kata ini adalah pengkhianat-pengkhianat ini. Jadi bila kita sedar, Angkatan Tentera Malaysia ini memang sebersih-bersihnya. Inilah yang perlu kita ada. Apabila apa-apa operasi pun, Angkatan Tentera Malaysia ini akan turun bersama mereka ini untuk membuat operasi. Barulah mereka-mereka ini yang melakukan kesalahan ini benar-benar goyang. Tidak ada di situ, kita boleh lihat rasuah-rasuah dan sebagainya. SPRM, Angkatan Tentera Malaysia bergabung bersama untuk melakukan tugasan-tugasan ini. InsyaAllah, saya harap, dan banyak yang kita di luar sana, penyokong-penyokong setia kepada pemimpin-pemimpin kamu ini, kamu memberikan pandangan kamu ini kepada pemimpin-pemimpin kamu ini untuk kebaikan di bumi Malaysia ini. Saya harap sebenar-benarnya bila kita lihat kepada pengkhianat ini, sebenarnya pengkhianat-pengkhianat ini bangsa saya, agama saya. Sebab tu saya memberanikan diri saya untuk saya menyampaikan, mengingatkan, menyedarkan. Saya tahu apa risiko yang saya akan ambil. Sebagai seorang pejuang, saya akan terima apa pun risiko yang saya ambil, kerana saya lakukan ini kerana Allah, kerana bumi Malaysia, agama, bangsa dan juga tanah air saya. InsyaAllah. Saya tak takut, saya tak mencabar. Tetapi saya lakukan ini untuk generasi cucu cicit kita yang akan datang, insyaAllah. Kepada pengkhianat-pengkhianat yang ada di bumi Malaysia ini, saya adalah seorang sahabat kamu, saya adalah seorang saudara kamu. Apa yang telah kamu lakukan sebelum ini, mungkin kesilapan dan kebodohan. Kita semua manusia ada melakukan kebodohan dan kesilapan. Tetapi kamu renungkanlah untuk 30 tahun dan 40 tahun yang akan datang. Kamu ubahlah sikap kamu, perbaikilah diri kamu, jagalah solat kamu, istighfarlah banyak-banyak. Kerana bumi Malaysia ini, inilah yang akan kamu dipertanggungjawabkan untuk menjaga bumi Malaysia ini. Kamu bayangkan, pejuang-pejuang kita yang lampau, yang sebelum ini, pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan pengorbanan mereka terhadap bumi Malaysia ini. Kita lihat tahun 1950 ketika peristiwa Bukit Kepong. Kamu lihat bagaimana mereka-mereka ini memperjuangkan, mempertahankan negara kita ini daripada serangan-serangan komunis. Tahun 1069, kamu masih semua ingat lagi peristiwa 13 Mei apabila perbalahan perkauman. Komunis-komunis ini juga telah membunuh ramai orang-orang Melayu dan juga orang Islam pada ketika itu, sehingga menjadi darurat kepada Malaysia ini. Kamu bayangkan, ini semua adalah pengorbanan orang-orang lama yang telah melakukan satu perjuangan yang murni. Tapi bila sampai kepada kamu, kamu telah mengkhianat negara kamu, agama kamu sendiri. Masya Allah. 1976, komunis telah menembak satu helikopter TUDM, tak silap saya, 1976 di Gubir Kedah. Kamu bayangkan 11 orang maut,
11 anggota TUDM ketika itu maut apabila helikopter yang dinaiki ditembak jatuh di Kubir Kedah. Masya Allah. Kamu bayangkan, mereka ini berkorban, bertumpah darah untuk negara Malaysia tercinta ini. Tetapi sampai ke tangan kamu, kamu telah mengkhianati negara Malaysia. Masya Allah. Kamu sedarlah. Kepada pengkhianat negara ini, sedarlah. Saya seorang sahabat kamu, saya seorang saudara kamu. Ubahlah sikap kamu untuk masa depan cucu cicit kita. Cucu cicit kamu juga. Jadi saya harap, inilah yang saya maksudkan, minta maaf lah, mungkin yang saya bagi isu yang sebenar, isu IC, tetapi saya telah pergi jauh, saya tidak jauh, kerana ini adalah yang sebenarnya kita kaji dulu, dan inilah yang sebenarnya kita kena hapuskan dulu musuh dalam selimut, pengkhianat negara kita. Kafir ini dah memang kafir dah, kita tahu dah, kita tak payah nak salahkan mereka lagi dah. Bila kita salahkan mereka banyak sangat, kita akan psycho diri kita. Dan kita tak nampak kesalahan kita yang sebenar. Ini yang patut kita lakukan. Apa yang telah dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat ini, hukuman yang setimpalnya, hukuman seumur hidup penjara ataupun gantung sehingga mati. Bukan zalim. Tetapi kamu kena lihat, kalau kita tak zalim kepada mereka ini, akan datang, siapakah yang akan menzalim? Siapakah yang akan menjajah bumi kita ini? Lihat, fahamkan betul-betul, hadamkan betul-betul apa yang cuba saya sampaikan ini. Jangan kita salahkan lagi kapi-kapi ini. Saya selalu tengok, tak payah nak salahkan mereka. Mereka ini dah memang bersalah. Kita kena kaji balik hukuman-hukuman yang setimpalnya. Operasi-operasi yang tidak didalangi oleh penguat kuasa ataupun orang-orang yang dalam gejala-gejala rasuah ini. Ini yang paling penting. Sebab tu saya cakap daripada awal tadi, apabila kita nak menghapuskan ataupun kita nak berperang, yang paling penting kita kena hapuskan dulu pengkhianat dalam pasukan kita. Ini yang paling penting. Jadi saya harap, banyak sangat harap saya seorang manusia yang biasa. Kita sama-sama sayangkan negara kita ini. Jadi kita sama-samalah menyampaikan kepada orang-orang yang berkenaan tentang isu ini. Saya menggadaikan nyawa saya menggadaikan kerjaya saya ataupun saya menggadaikan keluarga saya. Kerana saya membuat, mungkin saya buat video ini, ada yang tak suka dengan apa yang saya sampaikan ini. Dan saya bukan menghina kepada semua netizen-netizen, kepada semua saudara-saudara saya di luar sana. Bukan saya menghina. Saya sebenarnya menyampaikan, mengingatkan, menyedarkan kepada pengkhianat-pengkhianat Melayu dan juga Islam ini agar mereka ubahlah sikap mereka, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan yang dulu kita perbaiki. Kamu jaga solat kamu, insya-Allah kamu minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bantu dan bimbinglah hamba-Mu ini. Insya-Allah kamu akan dijauhkan daripada sifat-sifat tamak kamu dan sifat-sifat yang akan membawa kepada kemudaratan diri kamu sendiri. InsyaAllah Jadi nantikan juga untuk jihad saya akan mengeluarkan satu video untuk polis pengkhianat dan juga polis diraja Malaysia. Saya tak perlu takut dan saya tak perlu gentar. Apa yang saya lakukan ini untuk kebaikan dalam etika kepolisian. Tolong viral-viralkan. Tolong viral-viralkan, tolong sampaikan. Sharekan kepada semua sekali. Saya terima hukuman, saya apa sekalipun saya akan terima. Sekurang-kurangnya saya dapat menyampaikan. Saya dapat mengingatkan, saya dapat menyedarkan. Walaupun apa terjadi kepada saya, sekurang-kurangnya apabila saya cakap, kamu ini adalah seorang pengkhianat dan kamu akan ingat apa yang saya sampaikan ini sampai bila-bila. Tentang pengkhianatan kamu kepada agama, bangsa dan juga tanah air kamu. Ubahlah, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang di luar sana, ubahlah.
untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan Malaysia kita yang tercinta ini, dan yang paling penting untuk cucu cicit kita, generasi-generasi kita yang akan datang. Sekiranya kamu sayang kepada pengkhianat-pengkhianat ini, tolong dengar ya. Sekiranya kamu sayang akan agama, bangsa dan negara kamu, ubahlah sedikit demi sedikit untuk kamu jauhkan daripada gejala-gejala rasuah ini, untuk kamu memperhambakan diri kamu kepada kafir-kafir dan juga komunis-komunis ini ya, insya-Allah ya. Macam apa yang saya cakap tadi, apabila kamu jejakkan kaki kamu ke dalam pusat-pusat latihan, kamu telah diberikan pengajaran dan ilmu-ilmu tentang menjaga keselamatan rakyat dan juga negara Malaysia ini. Apabila kamu keluar melangkah daripada pusat latihan itu, kamu telah diamanatkan untuk menjadi benteng negara. Kamu faham tak? Kamu ini adalah benteng negara. Bila kamu keluar, kamu menjadi benteng negara, amanat yang telah diberikan untuk menjaga kesejahteraan bumi Malaysia ini. Tetapi apabila kamu mengambil RM10, RM20, RM30 dan sebagainya, rasuah-rasuah ini, kamu telah dilabelkan sebagai seorang pengkhianat di muka bumi Malaysia ini. Masya Allah. Jadi saya ulang dah 2 kali tu. Jadi saya harap kamu ini fahamlah. Tak apa, kamu nak benci saya ke, nak apa pun, orang nak bagi tumahan kecam saya pun saya terima. Tetapi saya lakukan ini, sekali lagi saya maklumkan, saya lakukan ini kerana Allah. Kerana bumi Malaysia ini, agama, bangsa, generasi kita yang akan datang. InsyaAllah ya. Jadi kita sama-sama mendoakan agar bumi Malaysia ini kita dapat diperbaiki dengan lebih baik, dan sama-sama kita mengingatkan sesama kita. Jadi untuk isu IC ini, inilah yang saya cuba rungkaikan ya. Rungkaikan, jadi bermakna apa yang saya sampaikan ini, pertamanya iaitu kita jangan tunding kepada kafir-kafir ini lagi, kerana kita tahu kita sepatutnya menghapuskan pengkhianat-pengkhianat dalam bangsa kita, dalam jabatan-jabatan yang berkenaan. Dan selepas PKP ini, kita sama-sama mengharapkan kerajaan membuat satu operasi besar-besaran terhadap warga-warga asing ini, dan kita berharap sangat agar kad pengenalan seluruh rakyat Malaysia ditukarkan kepada kad pengenalan yang baru. Ini adalah penting untuk masa depan bumi Malaysia ini. Dan operasinya, kita minta operasinya agar pihak Angkatan Tentera Malaysia turun untuk membenteras isu IC ini. Ini melibatkan kedaulatan negara Malaysia. Itulah sedikit sebanyak pandangan saya. Jadi saya minta maaf kepada netizen dan kepada semua rakyat Malaysia, sekiranya apa yang saya sampaikan ini tidak disenangi oleh mana-mana pihak, saya memohon maaf daripada atas sampai ke bawah. Saya memohon maaf. Niat saya adalah untuk negara kita yang tercinta. Mungkin saya ni bukan seorang manusia yang sempurna, tetapi sekurang-kurangnya saya mencuba untuk memberikan pandangan dan rungkaian terhadap isu IC yang sebenar ini InsyaAllah. Jadi saya harap sekali lagi kita orang-orang Melayu dan juga orang Islam, kita dirikanlah solat, kita doakanlah kepada seluruh umat Islam di muka bumi dunia ini, di dunia ini, agar diberikan petunjuk dan hidayah. Kita sedekahkan, kita hadiahkan Al-Fatihah setiap kali kita habis solat, kita hadiahkan dan juga kita sedekahkan Al-Fatihah untuk seluruh muslimin dan juga muslimat, agar mendapat petunjuk dan kebaikan dunia dan juga akhirat, insya-Allah Jadi saya sebagai pejuang akhir zaman, sampai di sini saja, dan saya harap sekiranya apa yang cuba saya sampaikan ini bermanfaat,
sama-samalah kita sharekan, viralkan kepada seluruh rakyat di muka bumi Malaysia ini, ya. Apa sekalipun saya akan terima, apa pun saya akan terima demi agama, bangsa dan juga tanah air saya, insya-Allah, ya. Jadi daripada saya, pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir.